Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam anak baik lagi cerdik, salam anak temenggung, salam memacu reformasi. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu kita lagi dalam gelanggang forum anak temenggung bersama saya Muhammad Haziq bin Azmi pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum topik perbahasan kita pada hari ini ialah tentang memberi kritikan sanjungan terhadap sebuah cerpen kanak-kanak yang bertajuk Monyet dan Gajah yang Baik Hati. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, kritikan sanjungan. Apa itu kritikan sanjungan? Persoalan inilah kunci utama forum yang kita ingin kita gunakan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama kita iaitu Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Haikal Haris bin Muhammad Fazil. Apa khabar? Khabar baik. Okey. Di sebelah, baiklah. Seterusnya ahli panel kedua kita, Haris. Ya, saya Haris. Saya Muhammad Khalid Haikal bin Hasan. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, alhamdulillah. Baiklah, forum kami pada hari ini ialah memberikan kritikan terhadap cerpen Monyet dan Gajah yang Baik Hati. Saya ingin menceritakan sinopsis cerpen tersebut terlebih dahulu. Cerita ini bermula dengan seekor monyet yang terjatuh ke dalam sungai ketika sedang bergayut di atas pokok. Beruntung, seekor gajah datang menyelamatkannya dengan menghulurkan sebuah dahan pokok. Monyet bersyukur dan berjanji akan membalas budi gajah di masa depan. Beberapa hari kemudian, gajah mendengar jeritan harimau yang terperangkap dalam sebuah telaga. Tanpa ragu, gajah membantu harimau keluar dengan menggunakan belalainya. Namun, setelah diselamatkan, harimau mencuba menyerang gajah. Melihat hal tersebut, monyet yang melihat dari kejauhan merasa terpanggil untuk membantu gajah. Dengan cerdiknya, monyet menggertak harimau dengan meminta gajah menunjukkan asal dahan pokok yang digunakan untuk menyelamatkan harimau. Setelah mengetahui kebohongan harimau, monyet menolak untuk membantu harimau dan membiarnya terperangkap dalam telaga. Gajah bersyukur kepada monyet kerana telah menyelamatkannya dari serangan harimau yang tidak mengenang budi. Akhirnya, monyet dan gajah menjadi sahabat baik setelah pengalaman tersebut. Setelah mendengar ringkasan sinopsis cerpen tersebut, forum kita akan membincangkan tentang kritikan sanjungan yang kami akan berikan terhadap cerpen tersebut. Mari saya terangkan apa itu kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan adalah perbuatan memuji seseorang pengarang dan karyanya yang menampilkan pemikirannya yang bernas. Dalam kritikan sanjungan, pengkritik melihat pengarang mempunyai keupayaan dalam menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik. Elemen dalaman karya yang baik membolehkan pengkritik melakukan kritikan dan memuji pengarang berdasarkan karya yang telah dihasilkan. Pengkritik secara umumnya melihat perkara yang baik yang ditonjolkan oleh pengarang dalam mengarang sesebuah cerpen ataupun novel. Baiklah, untuk pengetahuan semua, elemen kesusastraan terdiri daripada sinopsis, tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot, teknik plot, latar, gaya bahasa, nilai dan pandangan. Dan seterusnya saya ingin menerangkan apa itu watak dan perwatakan. Watak dan perwatakan sangat penting bagi menghidupkan sesebuah cerita. Watak ialah pelaku atau tokoh dalam sesuatu karya yang menggerakkan cerita dengan cara berinteraksi sesama watak lain. Perwatakan pula ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman. Sifat perwatakan dapat digambarkan melalui tindak tanduk, cara bercakap dan berfikir, rupa paras, fizikalnya serta gambaran perasaan seseorang watak itu. Baiklah, mari kita bertanyakan kepada panel pertama kita, Haikal. Baiklah, Haikal,
Sila berikan kritikan sandungan berkaitan watak dan perwatakan dalam cerpen yang kita bahaskan pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator kita iaitu Muhammad Aziz. Jadi, teruskan dengan soalan yang diberikan iaitu apakah kritikan sandungan terhadap watak perwatakan dalam cerpen ataupun cerita Monyet dan Gajah yang Baik Hati ini. Jadi, cerita Monyet dan Gajah yang Baik Hati ini mempunyai watak perwatakan yang menarik dan mempunyai maksud daripada sebalik watak itu. Pengarang begitu mahir dalam memilih watak-watak yang sesuai mengikut cerita yang ingin disampaikan kepada para pembaca, iaitu kanak-kanak. Terdapat 3 watak yang telah dipilih oleh pengarang, iaitu sang monyet, sang gajah dan sang harimau. Jadi, mengapa pengarang ini memilih watak-watak yang berunsurkan haiwan bukannya manusia? Hal ini kerana pembaca-pembaca buku ini, iaitu kanak-kanak, amat menggemari suatu bahan yang punya unsur-unsur yang menarik seperti haiwan ini. Haiwan ini merupakan hidupan yang amat dekat dengan kita sebagai manusia, khususnya daripada kanak-kanak. Sifat ingin tahu dan rasa teruja terhadap haiwan ini dapat meningkatkan lagi semangat mereka dalam membaca buku cerita ini. Jadi, watak yang pertama sekali ialah watak sang monyet. Jadi, seperti yang kita tahu, monyet ini merupakan haiwan yang bijak akal dan baik hati dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi, dalam karya ini, monyet membawa watak yang berperanan seperti mana yang terkandung dalam surat buku surat 4 yang berdialog seperti aku berhutang budi dengan kamu. Suatu hari nanti aku akan pastikan membalas jasamu ini. Jadi di situ jelaslah bahawa sang monyet ini tidak melupakan jasa gajah dan menghargai dengan bantuan yang telah diberikan. Manakala watak gajah pula dikenali sebagai haiwan yang gagah, kuat dan besar di dalam kalangan jenis haiwan ini. Sebagai contoh, watak gajah di dalam karya ini menceritakan bahawa gajah membantu harimau yang telah terjatuh di dalam telaga yang dalam. Dengan badan yang tegap dan besar, gajah membantu harimau tersebut dengan menarik harimau tersebut dengan menggunakan belalainya sendiri. Akhir sekali, harimau pula merupakan haiwan yang ganas dan tidak boleh dipercayai kerana ia ingin memakan daging termasuk manusia. Hal ini dapat dikaitkan dengan karya ini dalam muka surat 7 mengatakan bahawa harimau ini memakan gajah yang setelahnya gajah membantu harimau untuk menariknya yang terjatuh di dalam telaga. Di situ kita dapat fahami bahawa watak harimau ini begitu sesuai dengan alur cerita tersebut. Bayangkan jika pengarang memilih watak kancil untuk digantikan dengan harimau, mesti tidak sesuai dengan cerita ini yang disampaikan ini. Jadi jelaslah bahawa pemilihan watak dalam cerita ini amatlah sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Sekian saja. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran idea yang utuh lagi berisi. Baiklah, yang seterusnya, mari kita kenal apa itu persoalan. Persoalan merupakan perkara sampingan atau isi yang lebih kecil yang ada hubungannya dengan tema sesuatu karya. Mari kita pergi ke panel kita yang seterusnya, iaitu Saudara Haris. Baiklah, Saudara Haris, sila berikan kritikan sentimen anda terhadap persoalan berkaitan cerpen yang kita bahaskan pada hari ini. Terima kasih saudara moderator yang saya amat hargai dan sahabat panel saya yang menemani saya pada hari ini. Sebelum saya menerangkan atau memberikan kritikan sandungan terhadap cerita ini, suka untuk saya menerangkan kepada para hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian dan ahli-ahli majlis bahawa apa sebenarnya itu persoalan. Sebenarnya begini, persoalan dalam sebuah cerita ialah perkara kecil yang dihubung kaitkan dengan tema di dalam sebuah penceritaan. Persoalan berfungsi sebagai penghidup tema di dalam sebuah cerita itu sendiri. Dan termasuklah juga pada cerita Gajah dan Monyet ini. Persoalan yang telah digunakan pada cerita ini juga sangat bagus kerana persoalan yang dikemukakan amat berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai manusia atau menormalisasikan kehidupan manusia. Oleh itu, kanak-kanak yang membaca cerita ini, iaitu kita mengetahui bahawa fokus utama pengarang untuk menulis
cerita ini adalah memberi tumpuan kepada kanak-kanak, dan perkara ini sangat bagus kepada kanak-kanak kerana dapat membuka minda mereka, dapat memperkenalkan mereka kepada kehidupan yang bakal mereka jalani sehari-hari di hari seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk lebih dalam ke dalam persoalan cerita ini. Persoalan yang telah digunakan pada cerita ini adalah persoalan tentang keprihatinan terhadap masyarakat. Contohnya, peristiwa gajah yang sedang berjalan-jalan ternampak monyet lalu menyelamatkan monyet, walaupun gajah ini tidak mengenali monyet itu. Sifat keprihatinan terhadap masyarakat ini telah menjadi persoalan dan merupakan perkara yang baik untuk dipamerkan kepada kanak-kanak. Dan seterusnya adalah persoalan tentang sikap berbuat baik yang akan diambil kesempatan. Contohnya, dalam peristiwa cerita ini iaitu peristiwa gajah yang terlihat seekor harimau yang dalam kesusahan. Tanpa berfikir panjang, gajah terus menyelamatkan harimau itu dengan menggunakan belalainya untuk menarik dahan untuk membantu harimau naik ke atas. Namun begitu, seperti dalam persoalan ini, iaitu persoalan tentang berbuat baik yang akan diambil kesempatan, ini memberikan maksud bahawa janganlah kita berbuat baik berlebihan kerana dia akan ambil kesempatan. Dan perkara ini sangat baik, dan saya rasa persoalan yang ditujukan oleh pengarang ini sangat bijak kerana bukan sahaja menghidupkan tema-tema dalam cerita ini, namun adanya menyelipkan pengajaran-pengajaran yang dapat diaplikasikan kepada anak-anak muda. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kedua kita atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Baiklah, kita pergi ke pembahasan yang seterusnya, iaitu berkaitan latar. Apa itu latar? Latar berperanan memberikan suasana kepada peristiwa dan manusia yang terdapat dalam cerita. Latar penting dalam mengembangkan tema, persoalan, plot, watak dan perwatakan idea. Plot dan watak akan lebih hidup jika berada dalam situasi pelbagai latar. Latar merangkumi pelukisan geografi, topografi, pemandangan, bangunan, peralatan, tanggungjawab watak, waktu dan sebagainya. Latar terbahagi kepada 4 jenis, iaitu latar tempat, latar waktu, latar masyarakat dan latar peralatan cerita dan watak. Baiklah, kembali semula kepada panel pertama kita, Saudara Haris. Sila berikan kritikan anda terhadap latar yang terdapat dalam cerita yang kita bahaskan pada hari ini. Terima kasih kepada kita. Jadi kita teruskan dengan persoalan kita, iaitu tentang latar. Jadi dalam cerita ini, pengarang bijak dalam memilih latar tempat dan masa ini untuk dijadikan bahan cerita untuk kanak-kanak. Pengarang memilih latar tempat iaitu kawasan perhutanan, kawasan perairan dan telaga yang dalam. Jadi berdasarkan cerita berikut, pemilihan latar tempat tersebut amatlah sesuai dengan pemilihan perwatakan itu. Haiwan iaitu seperti haiwan-haiwan yang liar yang secara fitrahnya sesuai dengan kawasan perhutanan itu sebagai tempat tinggal mereka. Jadi secara tidak langsung, pengarang dapat menambahkan ilmu pengetahuan pembaca iaitu kanak-kanak tentang bahawa haiwan-haiwan liar ini tinggal di kawasan perhutanan dan memberikan gambaran di kawasan perhutanan itu melalui buku cerita ini. Di dalam cerita ini, ada menceritakan bahawa monyet telah terjatuh di dalam sungai dan dibantu oleh gajah yang berada di hampiran kawasan itu. Kita dapat lihat dalam cerpen ini, iaitu muka surat 2 dan yang mengatakan bahawa tiba-tiba tangan monyet terlepas semasa bergayung di dalam pokok dan terjatuh di dalam sungai. Jadi, di sini jelaslah bahawa latar tempat iaitu di sungai itu relevan dengan cerita yang disampaikan, iaitu terdapat sungai dalam kawasan perhutanan. Seterusnya, ialah berkaitan dengan latar masa. Latar masa yang diambil amatlah sesuai dengan situasi-situasi yang diberikan dalam cerita tersebut.
Pemilihan waktu yang sesuai juga amat penting kerana ianya dapat membantu pembaca-pembaca mengetahui alur cerita dan mengenal pasti situasi yang sebenar dalam cerita ini. Pembaca dapat menggambarkan situasi dalam cerita ini secara bayangan yang bersesuaian dengan kehidupan. Pada muka surat pertama, pengarang memilih latar masa iaitu pada masa suatu petang, seekor monyet sedang bergayut di atas pokok sambil memakan buah pisang. Jadi di sini pemilihan waktu petang itu dengan haiwan iaitu monyet yang bergayut amatlah berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Kerana pada waktu petang ini, haiwan-haiwan seperti monyet ini bebas berkeliaran di hutan untuk mencari makanan mereka. Jadi di situ saja kesimpulan saya tentang kritikan sandungan terhadap latar tempat dan latar masa. Sebuah lontaran idea yang sangat menarik dan mudah difahami. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita. Dan seterusnya, kita akan beralih kepada plot penceritaan. Plot terbahagi kepada dua, iaitu binaan plot dan teknik plot. Binaan plot ialah sesuatu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam sesebuah cerita. Setiap peristiwa dari awal hinggalah ke akhir berdasarkan hukum, sebab dan akibat. Plot bermula dengan permulaan, perkembangan, perumitan, klimaks dan berakhir dengan peleraian. Teknik pula ialah cara pengarang mengembangkan plot ceritanya supaya menjadi lebih menarik. Antara teknik plot termasuklah seperti imbas kembali, imbas muka, suspense, konflik dan kejutan. Kita beralih pula kepada panel kedua kita untuk ditanyakan soalan. Baiklah, Saudara Haris, berdasarkan cerita yang kita bahaskan, sila berikan kritikan anda terhadap plot cerita tersebut. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan dan penerangan yang amat berfungsi dan amat bermanfaat untuk kita mengetahui apa itu plot pembinaan dan plot teknik. Sebelum kita pergi lebih dalam tentang plot pembinaan, izinkan saya menerangkan dahulu dan memberikan kritikan sandungan kepada plot teknik dahulu. Yang pertama, berdasarkan penelitian saya telah mengesan beberapa plot teknik yang terdapat dalam cerita ini. Antaranya adalah plot kejutan. Plot kejutan yang digunakan oleh pengarang ini tidaklah terlalu berat kerana ianya dalam fokus kepada kanak-kanak, betul? Walaupun apabila kita baca plot kejutan ini biasa-biasa saja, namun dalam diri kanak-kanak, plot ini sudah cukup bagus untuk memberikan elemen kejutan pada diri kanak-kanak ini. Dan ini perkara yang amat bagus dilakukan oleh pengarang kerana tidak melakukan elemen kejutan yang terlalu ekstrim, kerana kanak-kanak ini mempunyai hati yang sensitif. Seterusnya, pada pandangan saya, ini merupakan perkara yang bijak. Contohnya, pada peristiwa gajah menyelamatkan harimau. Setelah gajah menyelamatkan harimau, tiba-tiba harimau menyatakan hasratnya yang lapar akan daging gajah. Penggunaan kata tiba-tiba menampakkan secara jelas plot kejutan kerana menggunakan ayat yang mudah difahami. Selain daripada itu, plot kejutan yang ditujukan kepada kanak-kanak ini amat bagus dalam literasi bahasa yang mengandungi literasi pembacaan, pertuturan dan pendengaran. Dan plot kejutan ini memberi fokus pada pembacaan dan pertuturan. Apabila kanak-kanak membaca plot kejutan ini, mereka dapat mengaplikasikan dalam mengeluarkan perasaan yang mereka rasa dan mengetahui bagaimana untuk memberikan reaksi terhadap perasaan-perasaan. Dan selain itu, penulis juga telah menerapkan plot imbas kembali dalam penceritaan ini. Dalam penggunaan imbas kembali secara ringkas yang digunakan oleh penulis ini amat baik kerana sebenarnya dalam literasi kanak-kanak, seperti yang telah saya katakan tadi, seperti juga kita belajar dalam subjek literasi bahasa, pengamatan imbas kembali yang dipamerkan kepada kanak-kanak ini amat membantu dalam mengingatkan kembali peristiwa atau merangsang fikiran anak-anak dan mengasah ingatan mereka. Contohnya pada peristiwa monyet yang mengingatkan kembali peristiwa gajah yang menyelamatkan dirinya apabila terjatuh dalam sungai. Lalu, ia membuatkan monyet ini ingin membalas jasa gajah. Dan berikutnya, pengarang sudah pasti
menggunakan plot pembinaan yang boleh saya katakan wajib dalam pembinaan cerita. Tidak kisahlah dalam cerita kanak-kanak, fiksi maupun novel sastra. Oleh itu, saya ingin memuji pengarang ini yang telah yang tidak merumitkan plot pembinaan yang diaplikasikan dalam cerita ini, yang bersesuaian dengan fokus pembaca, iaitu kanak-kanak. Jikalau pembinaan yang digunakan memerlukan pemikiran yang tinggi, bagaimana kanak-kanak ingin memahami cerita betul? Jadi plot pembinaan yang digunakan hanyalah kadar biasa-biasa saja untuk memberikan pemahaman kepada kanak-kanak itu. Dan contoh plot pembinaan yang digunakan adalah plot permulaan yang mengenalkan watak-watak utama dalam cerita ini, iaitu gajah. Seterusnya, dalam plot perkembangan, pengarang telah mencetuskan sedikit keterangan yang mempertemukan watak sampingan dalam cerita ini, iaitu monyet. Dan plot perkembangan ini juga telah digabungkan dengan plot climax atau plot yang paling tinggi dalam penceritaan ini. Yang saya telah menerangkan bahawa plot climax ini dan diteruskan dengan plot pelarian yang telah ditutup dengan nasib malang harimau. Saya ingin menganjur plot pelarian yang telah digunakan dalam cerita ini kerana telah menimbulkan nilai-nilai pengajaran yang dapat diserap oleh kanak-kanak. Suka saya untuk mengaitkan kanak-kanak ini seperti vacuum, kerana kanak-kanak akan menyedut segala apa yang dibaca oleh diri mereka. Jika perkara itu positif, maka kanak-kanak ini akan pergi kepada ke arah positif. Namun sebaliknya pula, apabila kanak-kanak ini membaca perkara yang tidak elok atau cerita-cerita yang tidak menunjukkan perkara yang positif, perkara ini akan membuatkan kanak-kanak ini terjerumus kepada perkara yang negatif. Sekian itu sahaja daripada saya tentang plot pembinaan dan plot teknik. Terima kasih kepada ahli panel kedua kita atas pandangan yang amat berdas sebentar tadi. Baiklah, yang seterusnya kita akan beralih pula ke gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemilihan kata, frasa dan ayat yang digunakan oleh pengarang bagi menyampaikan ceritanya. Gaya bahasa bukanlah apa yang ditulis oleh pengarang, tetapi bagaimana pengarang menulis dan mempersembahkan ceritanya. Gaya bahasa terdiri daripada diksi, ayat, personifikasi, similar, metafora, hyperbola, singkup, rima, asonansi, aliterasi dan pengulangan. Baiklah, kembali semula tempat kita bersama ahli panel pertama kita, iaitu saudara Haikal. Baiklah saudara Haikal, berdasarkan gaya bahasa cerita yang kita bahaskan pada hari ini, sila berikan kritikan anda. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan kita tentang penerangan tentang gaya bahasa sebentar tadi. Jadi persoalannya tentang yang seterusnya adalah tentang apakah ketiga sanjungan terhadap gaya bahasa terdapat dalam cerpen ini. Jadi dalam cerpen ini, suka saya ceritakan tentang cerpen ini kerana terdapat alur cerita yang menarik berdasarkan dengan gaya-gaya bahasa yang menarik. Seperti kita tahu, kerana cerita ini mengisahkan tentang kisah sang monyet dan sang gajah yang saling membantu apabila mereka berdua saling berada dalam kesusahan. Buku cerita ini, iaitu Monyet dan Gajah yang Baik Hati ini, sangat menarik untuk diperkatakan. Hal ini kerana dalam cerpen ini pengarang telah menggunakan gaya bahasa yang lebih mudah dan ringkas untuk dijadikan bahan cerita kepada kanak-kanak yang dianggap sebagai sasaran utama terhadap bacaan buku ini. Jadi, pengarang telah menggunakan pelbagai perkataan yang seringkali kita lihat dan gunakan dalam kehidupan seharian. Pengarang juga menggunakan pembinaan ayat yang tidak kompleks dan rumit untuk para pembaca fahami dan baca tentang cerita yang hendak disampaikan. Sebagai contoh, ayat-ayat yang mudah dan tidak rumit untuk dipahami dalam buku ini ialah pada muka surat kedua, iaitu ayat yang berbunyi jerit monyet ketakutan. Jadi di sini para pembaca dapat memahami ayat ini dengan mudah dan dengan sekali baca je dengan dapat memahami terus maksud yang ingin disampaikan, iaitu monyet itu menjerit dalam rasa ketakutan. Akan tetapi, cuba bayangkan jika bahawa pengarang ini menggunakan gaya bahasa yang tinggi seperti seperti contoh jerit monyet seperti takut akan mayat terpeluk bangkai. Jika kita lihat ayat ini membawa maksud yang sama sahaja, iaitu monyet jerit dalam ketakutan.
Akan tetapi ayat yang kedua ini membawa maksud yang begitu sukar untuk difahami oleh pembaca, iaitu kanak-kanak, dan mengambil masa untuk memahaminya ayat tersebut untuk mengkaji dulu apakah maksud daripada peribahasa itu. Jadi selain itu, pengarang juga bijak dalam menggunakan pemilihan kata yang sesuai terhadap sasaran pembaca. Perkataan-perkataan yang digunakan tidaklah begitu tinggi tahapnya sehingga membuatkan para pembaca ini menjadi pening dan tidak faham tentang perkataan yang digunakan. Pemilihan kata yang sesuai ini amat penting kerana terhadap siapa pengarang ini tujukan terhadap karyanya itu. Jika sasarannya itu tak kanak-kanak, pemilihan katanya itu rendah. Jika ingin remaja, pemilihan kata itu sederhana tahapnya. Manakala jika pembaca itu adalah tahap yang dewasa, maka pemilihan kata itu bersilang pada tahap yang tinggi. Jadi cerita monyet dan gajah yang baik ini telah pengarang hasilkan dengan bertujuan untuk menunjukkan kepada kanak-kanak sebagai pembacanya. Jadi dekat situ pengarang telah mengambil pemilihan kata yang sesuai, iaitu dengan mengambil tahap yang rendah sahaja kerana pembacanya itu ialah kanak-kanak. Sebagai contoh, penggunaan penanda wacana yang biasa sahaja seperti dalam cerpen ini, iaitu kemudian, tiba-tiba dan akhirnya. Jadi di situ sahaja kesimpulan saya terhadap kritikan sandungan terhadap gaya bahasa. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel pertama kita. Sebuah pandangan yang sangat baik daripada panel pertama kita. Baiklah, kita beralih pula kepada perkara yang terakhir, iaitu pengajaran. Pengajaran ialah peringatan, pedoman, perutusan, amanat, mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam karyanya kepada pembaca. Dalam karya tradisional, ia disampaikan secara tersurat atau secara tersirat. Tetapi dalam karya moden, ia disampaikan secara tersurat. Baiklah, ahli panel kedua kita, saya akan memberikan peluang kepada anda untuk memberikan kritikan terhadap perkara terakhir yang ingin kita bahaskan pada hari ini, iaitu pengajaran. Terima kasih Tuan Moderator. Baik, berkaitan dengan pengajaran ini, suka untuk saya memperkatakan kembali bahawa kanak-kanak itu seperti mereka. Kerana apabila mereka membaca atau menerima perkara yang positif, mereka akan memperoleh perkara yang positif, akan mengamalkan perkara yang positif. Sama juga seperti pengajaran ini. Apabila pengajaran yang dikemukakan sudah pasti positif dan akan memberikan kesan yang positif terhadap kanak-kanak ini. Dan contohnya pada pengajaran yang pertama, iaitu kita hendaklah bersikap prihatin terhadap orang sekeliling yang mengalami kesusahan, seperti peristiwa gajah yang menolong monyet walaupun mereka tidak pernah berkenalan sebelum ini. Seterusnya, kita hendaklah membuat baik berpada-pada agar tidak diambil kesempatan, seperti yang ditunjukkan pada penulis ini dalam peristiwa gajah yang ingin menolong harimau. Namun, harimau telah mengambil kesempatan untuk memakan dagingnya. Dan akhir sekali, pengajaran tentang kita perlu membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang sekeliling ataupun mempunyai rasa berhutang budi. Dan ini adalah karakter yang telah ditunjukkan pengarang, itu karakter monyet yang telah berhutang budi terhadap gajah yang telah menolongnya apabila dia terjatuh ke sungai. Saya ingin memberikan kritikan sandungan kerana kritikan-kritikan yang telah atau pengajaran yang telah dikemukakan adalah bersesuaian dengan kehidupan kanak-kanak ini, kerana mereka ini dalam proses pembelajaran tentang peramalan atau perbuatan. Apabila pengarang mengemukakan perbuatan-perbuatan yang positif, mereka ini akan mengaplikasikan terhadap pertama sekali kepada ahli keluarga mereka, dan perkara ini akan membawa mereka hinggalah ke peringkat dewasa. Suka untuk saya akhiri pengajaran ini terhadap satu peribahasa, iaitu kita hendaklah melentur bulu. Maafkan saya, suka untuk saya mengingatkan bahawa pengajaran ini bertepatan dengan peribahasa, iaitu melentur bulu biarlah dari rembungnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kedua kita. Begitu hebat sekali isi idea yang dilontarkan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Dengan berakhirnya pemberian isi oleh panel kedua kita, maka berakhirlah forum kita pada hari ini.
Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita yang sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilapan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum anak temenggu kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.